Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, aku macam korang tengok dah, tajuk dah tahu dah siapa tetamu kita kan. Dah masuk part 4. Cerita dia retetan daripada part 1 dia tu. Bagi aku belum ada hujung lagi ni. Betul. Tapi inilah episod yang paling orang tak boleh lepaskan, sebab ini yang orang kata finale bis. The final chapter lah. The final chapter bagi part 1, part 2, part 3, part 4 ni, inilah endingnya. Dan ramai tertunggu-tunggu kan. Part 4 lepas ni tak tahu lagi kau boleh dengar lagi tak cerita pada Irwan. Ada ke tak ada, itu nanti kita akan tanya lagi lah. Tapi yang aku dah dapat maklumat sampai sini saja. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow social media, follow kita orang rapat-rapat di platform TikTok, YouTube, Facebook dan juga Instagram. Dan pada korang yang ada cerita nak sampaikan dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan kami. Macam korang tahu, macam aku, macam ataupun peminat Irwan yang dah follow part 1, part 2, part 3, dan aku sendiri memang tertanya-tanya apa kesudahan sebenarnya dalam cerita ni kan. Apa yang terjadi antara si perubat, perawat dan penyihir. Dia macam-macam pertemuan yang ada sekarang ni. Dia macam masalah keluarga kan. Lepas tu kau nak fikir masalah dia kan. Tapi ini salah satu cerita yang paling aku rasa menarik. Dan dia lain benda lain. Macam mana aku cakap, aku ada satu perasaan yang bercampur bau. Suspend yang Wish tak habis lagi. Ni pula gaduh. Tu lah. Pada pendapat kau, apa yang kau rasa dengan cerita Irwan? Bagi aku, aku ingat dia dah, orang kata bila dah adik dah start baik, okey dah settle. Rupanya tak. Yang si penyihir pergi menyihir pula yang si pakcik ni. Yang pakcik ni pula tak puas hati pula, dah menyihir pula kita balik. Si Irwan punya keluarga balik. Dah Irwan minta tolong ustaz, dah ada bergaduh balik dengan itulah pasal bila nak habis. Tapi macam aku cakap, ini adalah final part. Jadi kita bersama dengan Irwan. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Jadi Irwan, apa perasaan dah cerita sampai part 4 dengan Santai Chill ni? Apa yang sebenarnya membuatkan kau ni nak datang cerita dengan Santai Chill sebenarnya? Aku sebenarnya, niat aku adalah untuk aku nak share pengalaman ni. Sebab aku sendiri pun asalnya memang aku tak pernah percaya. Aku rasa kalau ada setengah orang mungkin rasa cerita ni betul ke tak betul kan. Kalau aku pun rasa benda ni, kalau andai katalah di antara hampa semua ni ada rasa macam betul ke tak betul, sebenarnya itulah aku dulu. Aku sendiri pun rasa macam masih ada lagi ke benda-benda yang macam ni. Okay. Tapi itulah, bila aku sendiri mengalami, aku rasa benda ni patut aku share kepada umum, supaya daripada cerita-cerita ni insya-Allah ada jugalah pengajaran-pengajaran, ataupun andai kata ada keluarga-keluarga yang tengah fight dengan sihir, mungkin boleh jadikan cerita aku ni sebagai pengajaran lah. Betul. Ini adalah salah satu saham akhirat ni untuk kau ni, InsyaAllah. Dan kita berniat juga bantu dengan, insya-Allah dengan cerita ni, semua para pendengar boleh kita sama-sama doa untuk keluarga Irwan, keluarga semualah yang ada sihir. Kita buktikan pada
penyihir ni bahawa doa kita lebih baik dan insya-Allah jika dipanjatkan tak ada siapa yang boleh melawan kuasa Allah SWT. Baik, dah tak sabar dah dengan cerita Irwan untuk kali ni. Baik, cerita kali ni tentang apa? Alright. Setelah daripada pakcik tadi ni dia tak puas hati, aku dapat rasakan keluarga aku sikit sebanyak macam, aku tak tahu sama ada dia hantar ataupun dia mungkin selama kami berubat dengan dia ada khadam-khadam dia ke, aku tak tahu. Tapi mungkin lepas kita buang tu dia jadi macam benda tu longgak. Faham tak maksud aku? Contoh macam wife aku contoh. So wife aku ni maksudnya lepas daripada peristiwa tu aku rasa dalam 1 bulan lebih memang tak ada gangguan apa semua. Alhamdulillah keluarga aku pun macam okey. Tapi disebabkan oleh kami mula tak nak benda-benda macam ni kan, macam apa, macam ada tangkal dan sebagainya kita buang. Dan pihak pengamal perubatan pun pakcik tu pun dia rasa macam hampa kena pakai, hampa kena guna benda ni. Kalau tak dia macam ada unsur-unsur ugutan. Jadi seolah-olah benda tu dikembalikan tau. Faham tak? Contohnya macam hari tu aku duduk di Melaka dah ni, jauh sebenarnya. Tapi macam mana tiba-tiba wife aku dia jadi balik tau. Wife aku dia jadi macam marah. Macam sebelum-sebelum ni kan dia macam agak barai, marah apa semua kan. Ada satu waktu tu dia jadi macam tu. Aku terkejut juga waktu maghrib lah. Dia jadi tiba-tiba dia marah. Adalah benda-benda, adalah benda sikit je pun sebenarnya, tapi dia jadi marah teruk sangat. Lepas tu dah marah teruk sangat apa semua, dia naik atas rumah kan. Aku pun okey lah, tak apalah kan, kadang perempuan bergaduh macam tu kan. Tiba-tiba dia turun balik menggigil. Dia kata, "Bang, tak kena ni, buat sesuatu. Saya rasa ni ada sesuatu tak kena ni." Sudah, pasal apa pula ni? Waktu tu aku tak tahu lagi pasal adik aku ni dah tak ada dah kelebihan ni. Aku pun call adik aku yang perempuan ni. Selama ni kalau ada apa-apa aku suruh dia adalah scan kan. So bila aku tanya adik aku yang perempuan ni, Kak tolong Kak, tolong cek ni Kak Long ada apa ni? Oh, Kak Long kenapa? Itulah nak suruh hang scan lah. Oh, sebenarnya kakak dah tak boleh nak scan lah. Oh Allah, kata pasal apa? Bila jadi macam ni hang tak beritahu pun. Oh, dah lama dah ni, dah sembuh dah tak ada dah benda-benda macam ni. Allah, habis nak buat macam mana ni? Okey, hang call ustaz lah. So aku call ustaz. So aku call ustaz kata dia buat daripada jauh lah kan. Dia suruh ambil ayak apa semua kan. Tapi ustaz tu kata tak apa, nanti saya tengah ada pesakit ni, tak apa, awak buat apa-apa yang patut. Okey, tak apa. Tapi aku duduk tunggu ustaz tu pun tak bagi tahu. Dia kata dia dah buat ke apa ke kan, sebab dia macam sibuk kan. Wife aku memang dah nak masuk lah. Astagfirullah. Aku kata macam mana ni. Hang tahu tak, kalau sebelum ni, kalau adik aku jadi macam tu, ramai orang tolong. Adik aku, mak ayah aku semua ada. Ni aku, anak aku 2 orang kecil tu tak tahu apa, bini aku. Ini aku rasa macam aku first time lah aku jadi macam ni tau. Aku tak tahu nak buat apa. Aku tengok bini aku dah meletak dah, dah macam tu dah. Muka dia dah berubah. Aku tengok anak aku pun tak terkawal. Aku akhirnya aku call abang ipar aku. Abang ipar aku duduk Melaka je. Dia pun tahu sikit macam mana nak berubat apa semua. Jadi aku call dia dan aku minta ni lah pendapat dia dan juga tujuh ajar. So dia ajak aku, okey ambil ayak. Okey ambil ayak, so baca surah ni apa semua. Okey hang bagi dia minum, hang sapu. Jadi aku baca. Dia duduk dekat depan aku ni. Bini aku ni dah macam meracau. Jadi aku pun baca apa semua, ikutlah. Sambil tu abang ipar aku suruh aku baca surah ni apa semua. Okey dah siap apa semua. Okey suruh bagi minum. Okey aku bagi minum, sapu. Okey alhamdulillah. Okey. Cumanya aku jadi pelik lah. Kenapa pula tiba-tiba bini aku jadi macam ni? Ini permulaan untuk aku tahu cerita di sana. Jadi bila aku beritahu kat ayah aku kata abah tadi inilah jadi macam ni. So ayah aku pun tak bagi tahu lagi perkara yang sebenar apa yang terjadi. Dalam minggu yang sama jugalah akhirnya barulah ayah aku bagi tahu. Di pihak sana dia orang pulangkan barang lah apalah kan.
Maksudnya buang barang tu, satu family kena kacau lah. Maksudnya di Melaka pun ada juga. Maksudnya siapa yang berubat dengan dia kena. Faham tak? Faham. Dia jadi macam tu lah. Dan selepas daripada peristiwa tu, kami pergi ke ustaz tu. Dan ustaz tu dia mula bersihkan kat rumah dan sebagainya. Memang benda tu ambil masa sikit lah. Sebab benda tu dia seolah-olah dia jadi macam pendamping kita tau, benda tu. Sebab kita terima benda tu kan. So dia buang-buang. Aku kat Melaka ni pun aku terpaksa balik ke Kedah tu, yang aku pun sebenarnya dapat juga sesuatu, tapi dalam bentuk minyak lah. Kononnya minyak tu, minyak kita mengeratkan apa ni, suami isteri lah. So aku tengok minyak tu sebenarnya pelik lah. Minyak tu dalam tu ada patung. Patung lelaki perempuan berpelukan, patung besi. Direndam dalam minyak. Sebenarnya aku tak nak, disebabkan aku itu berubat, bawa dia bawa adik aku ni pergi berubat, aku pun pergi. Jadi sebenarnya dia pun antara orang yang mengesan wife aku ni kena buat tahu orang. Jadi dia bagi tahu, dia kata okey tak apa nah minyak. Aku sebenarnya aku tak nak. Aku cakap, dia kata tak apalah pakcik, tak payah. Tak payah. Lepas tu my bini dia kata, Long, kalau orang nak bagi tu ambil je. Kan bukan senang ni. Kalau kat tempat lain kadang orang beli kan. Jadi aku sebenarnya ambil tu bukan atas sebab aku nak sangat, atas sebab aku nak jaga hati kan. Sebab dia betul-betul bersungguh nak ambil, nak bagi kat aku ambil lah. Tapi aku tak pernah guna. Dan wife aku sendiri pun kata buang. Aku sebenarnya aku tak nak buang, sebab aku takut kes macam ni lah. Aku takut esok-esok aku buang, lepas tu aku nak kena cari balik kan. Tapi Alhamdulillah akhirnya benda tu terungkai juga. Benda tu memang yang dia bagi tu semua ada something. Nasib baik aku tak buang. So aku bergegas lah pulang ke Kedah, dan kita kumpulkan benda-benda yang dia bagi ni dan kita lupuskan lah. Sama ada kita buang tu pun bukan kita buang macam tu tau. Kita pergi ke ustaz tu. So ustaz tu dia buang cara dia, okey bau hang boleh buang. Dia bukan buang macam tu lah. Kalau buang macam tu yang mai balik tu. Kan. Jadi ustaz tu dia bagi tahu, okey dah selamat untuk hampa buang. Okey. Alhamdulillah start daripada tu nampak okey sikit lah. Cumanya gangguan si pengamal perubatan ni lah, pakcik ni je lah terhadap adik aku. Dan juga kadang-kadang si anak buah dia ni suka kacau adik aku ni. Dia kadang-kadang pernah satu ketika ada senyap-senyap bagi macam tangkal apa tau dekat dalam beg adik aku. So adik aku nak solat apa semua, nampak benda ni. Aku kata benda apa ni kat dalam beg aku. So tanya dekat budak ni aku panggil nama Nini lah, Nini kan. Nini, hang kau letak benda ni? Letak. Pasal apa letak? Ni pakcik suruh aku letak kat dalam beg hang, sebab kata benda ni boleh jaga hang. Jadi adik aku sound balik kat dia, Nini tahu tak, kata kita nak berharap benda ni syirik tau. Kita memanglah kita ikhtiar, tapi apa-apa pun daripada Allah. Kalau kita rasa benda ni tolong kita tu syirik. Adik aku kata. Tapi Nini tu kata tak apalah, ambil je lah kan. Kan benda ni boleh tolong hang. Jadi adik aku memang dia tak ambil lah. Jadi dia jadi macam sama orang kata lama-lama tu si pakcik ni akhirnya dia jatuh sakit yang aku cerita tadi lah. Dia jadi herot muka dia. Start daripada tu alhamdulillah lah, dah tak ada apa yang berlaku. Lama jugalah akhirnya kami boleh terima kata benda ni nak kata 100% pun tak agak lah. Sebab adik aku still lagi dekat belakang dia tu, rasa kalau anytime je tu benda boleh masuk. Tapi bukanlah benda yang dulu, benda-benda luar lah. Dan bini kau macam ni lepas keadaan yang dia menggigil tu settle lepas dah settle. Selepas aku rasa siapa yang pegang benda daripada dia tu akan terjadi satu. Yang keduanya mungkin siapa yang berubat dengan dia kena. Jadi bila kami dah lupus tak ada lah. Yelah, tadi kau dengan bini kau je yang ada kat rumah. Kau pun
ada buatlah baca-baca air untuk dia minum, sapu ke muka semua kan. Lepas tu keadaan elok ataupun kau jumpa ustaz juga? Elok, dia jadi macam elok. Tapi aku second way adalah aku tanya kawan aku, sebab kawan aku seorang tu pun boleh scan daripada jauh. So aku minta dia untuk dia tengok. Wah, aku sebab yang ustaz ni memang dia sibuk betul lah. Aku tak boleh nak contact dia pun. Aku dapat contact tapi dia macam okey tak apa sediakan ayak. Nanti saya baca. Jadi macam aku tak tahu dia buat ke tak kan. Jadi macam kawan aku ni dia boleh tengok dan dia kata benda tu dah tak ada. Dan dia sendiri pun boleh buang apa semua. Itulah. Ini persoalan yang bermain di kepala aku yang mana kau cerita di part 3 lah. Part 3 mana si Angah, adik kau, dia bercerai disebabkan sihir juga. Jadi dalam tempoh dia berkahwin 3 bulan lepas tu bercerai, betul? Kan? Jadi apa konflik yang jadi? Yelah, aku faham ini adalah disebabkan sihir, tapi bagaimana dia mengganggu ataupun macam mana tiba-tiba kecoh sampai boleh kata keluarga korang dengan keluarga si yang perempuan ni sampai bermusuh. Apa yang jadi sebenarnya? 3 bulan mereka berumah tangga tu, aku selalu juga follow up family aku sebab dia orang duduk di rumah family aku. Lepas dia orang kahwin, dia orang stay dekat rumah mak ayah aku lah. Normal, tak ada apa masalah. Dia pun balik kerja pagi-pagi, mak aku basuhkan kereta mereka, macam tu lah kan. Tak ada apa masalah. Dia orang bini Angah ni pun balik rumah makan sekali, okey, tak ada apa-apa isu lah. Tapi pernah lah si bini Angah ni mengadu dengan mak aku. Dia kata pernah satu hari tu dia nampak dalam bilik depa tu, asalnya bilik tu bilik kahwin lah, perkahwinan kan. Lepas tu jadi bilik depa. Dia nampak macam ada Angah. Dan Angah ni dia nampak kelibat Angah lah. Dia pernah dia tidur tapi dia nampak ada orang baring sebelah dia. Dia ingat Angah lah tapi rupanya bukan. Sebab adik aku dah tak ada, dah pergi kerja. Itu benda yang dia pernah beritahu kat mak aku. Dan pernah juga dia beritahu kat mak aku yang dia selalu mengalami mimpi seolah-olah Angah ni suka pukul dia. Penampak dia, tumbuk dia, macam tu. Jadi kan itu mungkinlah salah satu antara benda-benda yang permulaan lah kan. Tapi waktu tu kami anggap benda tu sebagai mainan syaitan lah kan. Kita tak pernah terlintas yang akan pergi sampai bercerai berai ni kan. Jadi benda-benda yang macam tu lah yang pernah berlaku sepanjang mungkin ada lagi cerita-cerita tak tahulah, tapi itu yang dikhabarkan lah. Selepas daripada peristiwa, ada sikit peristiwa. Sebenarnya peristiwa ni dia macam pelik juga. Macam mana tiba-tiba dia tak puas hati dengan adik aku si Angah ni. Dia tiba-tiba dia belah aku tu. Dia ambil baju dia kemas, lepas tu dia belah aku tu. Jadi dia belah aku tu dalam keadaan yang suami pun tak tahu kan, Angah pun tak tahu kan. Lepas tu bila WhatsApp apa semua pasal apa keluar daripada rumah apa semua ni kan. So dia kata dia nak rumah sewa. Itu je. Sedangkan dia pun dah sepakat dah, kata dia pun nak rumah sekian waktu ni, waktu lepas raya macam tu kan. Dah sepakat dah. Dia pun dah setuju, ni pun dah setuju. Jadi dia jadi macam tu lah. Start daripada tu bilik tu jadi kosong. Okay, bilik yang adik aku ni, yang Angah ni jadi kosong. Jadi bilik kosong ni akan adik-adik aku yang lain lah, yang perempuan yang kena sihir tu kan, adik aku yang perempuan kan, dia lah antara orang yang terawal duduk kat dalam bilik tu lepas daripada tu. Tapi kan start daripada dia dah keluar daripada rumah ni, yang bini aku ni, bini adik aku ni, ada gangguan, banyak gangguan daripada bilik tu. Sedangkan bilik tu baru. Untuk pengetahuan hampa, sebenarnya rumah aku ni baru dibuat. Ada 2 bilik baru dibuat. Buat ni untuk khas untuk ni lah, untuk nak menambahkan bilik kan. Sebab aspek keluarga pun dah nak start ramai waktu tu kan. Adik aku pun dah kahwin.
Jadi memang bilik ni baru, fresh lagi lah, memang bau cat lagi lah. Tapi jadi pelik bila adik aku si ni kan, Siti ni, dia tidur, dia pasti akan kena gangguan yang pelik. Gangguan ni sangat kasar. Contohnya macam dia hempah adik aku ni dengan bantai lah. Macam dia memang garang lah. Aku rasa macam garang. Lepas tu kalau dia buka ayat Quran apa semua kan, dia boleh tutup. Buka lampu dia tutup. Benda-benda macam tu. Sampai kan bila adik aku tidur kat situ malam, mengigau. Apa nama, seolah-olah bini adik aku ni, yang si Angah ni, datang kat dia pukul dia. Pada asalnya kan, bila jadi macam ni, asalnya kami dalam keluarga rasa macam, adakah bini Angah ni ada something? Kenapa dia tiba-tiba dia keluar daripada rumah kan? Lepas tu bila dia keluar rumah, kenapa dia ada kesan-kesan setan ni? Ke dia ni ada sesuatu? Kan? Jadi persoalan ni sampai bapak aku sendiri pun pernah satu hari dia nak tidur seorang-seorang kat dalam bilik ni. Sebab bilik ni jadi bilik puaka. Jadi bapak aku sendiri pun kata, adakah ini datang daripada bini Angah? Kan? Sebab tak logik lah bilik tu tiba-tiba jadi se-anchor macam tu lah, sebab bilik baru. Itu yang menjadi tanda tanya lah. Lepas daripada tu aku ingat lah, lepas beberapa bulan tu yang adik aku timbul batu tu kan. Lepas tu baru kita pergi, ada seorang pengamal perubatan first kali kami jumpa. Jadi dia jumpa, dia bagi tahu, kata bini adik aku ni sebenarnya dah terlambat sangat lah. Terlambat sangat sebab kami kesan dia, aku rasa dalam 7-8 bulan kemudian. Memang selama tempoh tu banyak isu lah. Keluarga belah sana marah, keluarga belah sini mempertahankan apa semua kan. Jadi adik aku jadi frust. Dan adik aku sendiri pun bila aku tanya sendiri personal, kenapa boleh jadi macam ni, dia pun tak tahu. Dia tak tahu kenapa bini dia jadi macam tu. Dan aku mestilah akan pertahankan adik aku, lelaki kan. Kata kau bini hang macam ni. Tapi adik aku kata adik aku lebih kenal lah bini dia. Jadi menjadi persoalan selama 7 bulan macam tu, akhirnya terjawab disebabkan oleh benda ni. Waktu tu kita tak tahu lagi siapa buat. Waktu ni kita tak tahu lagi siapa buat. Jadi macam kes macam mana boleh ada benda-benda, kan aku cerita pasal adik aku terajang kan bilik tu kan. Itulah bilik adik aku tu. Itulah tempatnya. Jadi bilik tu memang betul-betul, kalau hang masuk bilik tu pun panas nak apa. Jadi ramailah orang. Sebelum ni ada juga kami jemput, ada ustaz yang datang. Dia bukan ustaz lah, sorry, dia orang biasa lah. Tapi dia tu tak kuat sangat. Dia ambil ayat garam, dia suruh letak je kat penjuru kan, dia kata macam tu. Tapi kan sebenarnya benda tu menyebabkan benda dalam tu panas. Okay, so benda ni sebenarnya dibuat oleh orang tu lah, untuk mengatakan, itu aku cerita pasal dia ada tanam something kan kat depan kan. Tapi tak berjaya, kena kat adik aku lelaki ni, dapat perempuan. Tapi waktu tu tak matang lagi, tak sampai 3 tahun kan. So salah satu cara yang dia buat adalah waktu kenduri tu, dia pergi ke bilik adik aku, dia buat something lah. So dia buat something, dan dia yang paling teruknya lagi, dah lah dia letak benda tu, dan dia lock benda tu bro. Benda tu pun tak boleh nak keluar daripada rumah aku. Faham. Tu aku ajak lah. Jadi hang buatlah macam mana, hang bayangkan lah, kami kat rumah baca ayat Quran ke kan, dia bukannya benda tu keluar tau. Benda tu tak keluar, benda tu duduk dalam rumah kita je panas. Faham tak? Kita baca ayat Quran, makin baca ayat Quran, rumah lah makin panas. Sebab apa? Sebab benda tu lah, benda tu pun tak boleh nak lari, sebab Tuhan dia dah kunci lah. Dah kurung tu. Itu yang korang ajak lah. Jadi itulah yang sebab musabab lah. Tapi bagi aku, dia berjaya lah. Dia walaupun dia tak dapat adik aku, dia berjaya buat rumah tangga adik aku hancur. Selepas lah pergelutan antara pengamal perbuatan penyihir ni semua, kita dah tahu yang pengamal perbuatan tu dah Herod. Okay. Dan status
si pelaku yang penyihir tu, adakah dia terlibat pula dengan pertemuan antara dua ni, ustaz dengan Pernah berlaku bro. Okay. Dia pernah main hari tu kan, dia main rumah waktu hari raya Tapi aku tak cerita hari tu. Waktu dia main tu memang dia pertahankan lah. Dia kata dia tak buat apa semua. Dan dia kata siapa yang tuduh dia. Tapi tu aku tak tahu lah, mungkin silap kami juga. Kami kata ada ustaz tu yang beritahu. Dia cakap abang kata ustaz tu beritahu. Okey, bawa saya jumpa dia. Okey. Sebenarnya tak boleh tau. Tapi entahlah, aku tak tahu macam mana. Kami memang huru-hara waktu tu. Kami tercakap macam tu. Dan dia berkata okey tak apa Mai, kami nak pi. Waktu tu hari raya. Waktu tu aku pi. Aku tak bagi tahu pula si ustaz ni yang kami nak mai. Kami mai secara mengejut juga. Dia pun follow belakang, yang suspek tu follow belakang kita. Sampai saja dekat rumah orang tu, aku tengok pun dia tengah buat open house. Okey. Allah hebat. Tapi itulah aku pergi dekat dia kan. Aku tahu ustaz, maaf ustaz, saya dengan keluarga datang. Oh datang, awak nak berubat ke? Boleh nak main masuk. Walaupun dia ada event, dia tetap nak welcome kami. Dia tetap nak merawat. Tapi itulah, waktu tu aku cakap dengan ustaz, aku kata ustaz, kami datang ni sebenarnya bukan nak berubat. Macam ni ustaz, sebenarnya kami bawa ada suspek datang. Boleh tak ustaz mungkin bagi tahu kat dia yang macam mana cakap ustaz sebab dia dah main dah kan. Dia pun tanya, kata siapa yang tu. Ustaz tu marah juga dengan aku. Dia kata benda-benda macam ni awak tak boleh bawa dia. Dia akan jadi kes polis. Sebab apa? Benda macam ni kita tak ada hitam putih, kita tak ada bukti. Yang bercakap tu bukan saya. Yang bercakap tu adalah benda yang masuk kat dalam adik awak. Benda tu yang buat pengakuan, kita sama-sama dengar. Ya tu lah ustaz. Habis macam mana ni ustaz? Depa tu dah main dah. Depa dah keluar daripada kereta. Tak sabar-sabar aku nampak geng-geng ni nak main. Dia nak main. Lepas tu ustaz ni pun nampak, walaupun dia macam tu kan, tapi dia tetap welcome lah. Dia bagi tahu kat orang ni, dia kata dia pun bagi tahu dia ustaz apa semua. Yang ni si pelaku ni. Dia kata dia ustaz apa semua. Tak apalah. Lepas tu tiba-tiba dia kata saya nak pergi masuk tandas sekejap, saya nak terkencing. Lepas tu yang ustaz yang berubat ni kata tak apalah, masuklah kan, tandas ada di dalam lah. Lepas tu yang orang suspek ni dia nak masuk. So dia cakap dengan aku, dia kata panggil ni Sat, panggil anak dia lah. Tapi aku tak panggil lah, aku tahu mereka dua orang ni sama-sama jahat ni kan. So mereka pun pergi tandas apa semua. Tapi waktu selama mereka nak masuk tu, aku follow je bro. Aku follow je sampailah ustaz ni tegur aku. Dia kata pasal apa awak ikut dia? Saya sebenarnya saya takut lah dia masuk rumah ustaz. Saya takut apa-apa dia buat kat ustaz nanti. Tak apa, awak jangan risau. Dia kata ini semua Allah akan tolong kita kan. Dia kata tak apa, awak duduk saya. Biar apilah dia masuk toilet. Tak apa dah ustaz. So waktu tu aku rasa macam sedih sangat. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa aku takut dia akan buat sesuatu kepada ustaz tu, dan ustaz tu akan menyebelahi dia. Tahu lah sekarang ni situasi dia lah ni, dia seolah-olah macam dah terkantoi. Dia nak, kalau boleh orang tak percaya tau yang dia buat. Kami nampak dah belang dia tu. Aku memang cukup-cukup takut lah. Dan aku harap ustaz tu okey lah. Jadi alhamdulillah lepas daripada tu dia pun keluar apa semua, sembang sikit apa semua. Itu yang balik tu. Yang balik tu, itu aku cerita tu yang ada 3 jam tu kan, ada biji saga jatuh pecah lah apa semua di balik tu kan. Jadi waktu tu kan, lepas daripada tu kan, kita macam masih lagi tak tahu sama ada betul ke tak dia buat kan. Ditakdirkan Allah Ta'ala ada orang berubat dekat rumah ustaz ni. Ustaz dia memang tak cerita tau siapa yang buat, siapa, kita pun tak tahu. Takdir Allah Ta'ala, ada seorang keluarga ni berubat dengan ustaz ni. Dan keluarga ni kami kenal. Kami kenal. Jadi waktu dia pergi berubat tu, ustaz tu dia cerita lah. Dia kata ada satu keluarga ni kesian kan. Dia ada satu adalah orang yang bagi sihir, dia main kat rumah saya lah apa. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata
saya nampak dia main tu bukan dia main saja. Dia main memang banyak syaitan dia bawa. Tapi alhamdulillah dia main dan dia balik pun dengan syaitan tu. Maksudnya dia tak tinggal apa pun kat rumah ni, alhamdulillah. Sebab saya dah buat pagar lah, dia kata. Jadi kan lepas beberapa waktu tu kami macam mana kami tak sengaja berjumpa dengan keluarga ni kan. Tak ada apa-apa ni pun, tak ada janji lah. Kita tak ada janji pun. Kita datang macam tu dan kita pun beritahu lah, update lah kata adik ni macam ni dah berubat apa semua. Kemudian kebetulan dia ada. Dia kata, oh, hampa ke keluarga yang dimaksudkan oleh ustaz ni? Dia kata, okey, apa yang dia cerita? Okey, dia cerita, dia kata hampa itu berubat apa semua, hampa bawa dia main. Tapi sebenarnya dia main tu, dia masuk toilet tu pun dia baca something. Dia main tu pun dia bawa benda. Tapi nasib baik apa ustaz kata, dia balik tu benda-benda tu pun dia bawa balik sekali. So dia tak tinggal. Jadi bila keluarga ni cerita, mengesahkan bahawa betul dia memang buat. Memanglah dia tu sendiri yang buat. Ni ustaz tu tak beritahu kami, tapi ustaz tu bagi tahu keluarga ni bagi tahu. Itu pun sebab kami jalan cerita kami lebih kurang sama. Ustaz tu tak petik pun nama kami ke apa, tak ada. Dia cuma bagi tahu jalan cerita aja. Nampak tak dia Allah Taala. Tapi sebab boleh relate kan. Boleh relate, sangat relate. Baik. Aku rasa semua dah terjawab. Betul. Semua dah terjawab. Jawab. Dan apa nasib pelaku tu pada aku walaupun dia belum kena sekarang. Tapi aku rasa ini yang adalah azab yang teramat sangat yang dia akan kena sebab dia mensyirikkan Allah lah. Dan dia sangat daripada cerita dia menganiaya orang tu ramai. Betul. Lagi pula dengan bertopengkan pakaian yang alim kan. Weh, aku ingatkan benda ni jadi dalam movie je tu. Tapi memang betul-betul ada Memang So ada. mungkin jugalah benda yang dibuat di movie tu adalah satu adaptasi daripada kisah benar, wallahualam. Tapi apa yang aku boleh puji lah, ni bukan puji nak bagi kau kembang apa. Kau ni seorang abang yang baik dan bertanggungjawab. Dia kalau sebenarnya kalau engkau tak kuat, tak ada abang yang macam ni, asal adik-adik engkau semua dah ke laut. Dia akan terima tawaran yang ahli perawat tu nak bunuh. Dan akhirnya kalau ikut pada aku tak ada jalan penyelesaian kan. Dan mungkin sampai hari ni mungkin kau tak ada datang ke cerita kat sini. Betul. Kan? Masih lagi berjuang. Ya. Bagi aku si Ruan ni dia ada satu semangat, iaitu setiap penyakit dalam dunia ni ada ubatnya dan kita kena ikhtiar. Walaupun benda tu susah ke, tak jumpa ke lagi perawat-perawat yang boleh berubat, kita kena ikhtiar kan. Sampai macam ni lah si Ruan cerita, sampai adik dia tu sampai sanggup orang kata nak terima tahu untuk bunuh kan. Bagi aku yalah, mungkin akan ada yang komen-komen kata benda tu tak baik kan. Tapi bagi aku kita manusia kita bukan Nabi yang kata iman kuat. Kadang-kadang kita bila dah terlalu depressed, tekanan dengan masalah broken kan, family dah kacau-kacau semua, kadang kita akan hilang pertimbangan untuk terima tawaran tu, janji untuk kepuasan hati. Dan aku rasa kadang benda-benda tu jugalah antara penyebab-penyebab yang si penyihir tu dan pada masa sama kita pun dengar bisikan benda tu bunuh dia. Dan menyebabkan benda tu bila bunuh, bagi aku benda tu sebenarnya memanglah andai katalah berjaya dan si pelaku tu pun mati, tapi bagi aku benda tu bukan penghabisan. Mungkin anak dia pula akan revenge. Betul. Kita tak tahu, ataupun kat sana memang kita kena jawab. Tapi kesudahan dia makin panjang. Betul. Dan ni adalah satu cerita yang bagi aku iktibarnya banyak yang kita boleh ambil. Dan sebenarnya satu tamparan hebat pada kita sebagai seorang Muslim dalam menangani kes macam ni kan. Sebenarnya bukan mudah. Dan kalau boleh jangan daripada cerita ni kita ada banding-bandingkan ustaz ni lebih hebat pada ustaz ni. Dia bukan macam tu sebenarnya konsep dia. Dia semua Allah Ta'ala. Betul. Kalau engkau ni pun orang biasa, kalau diizinkan oleh Allah engkau ni boleh rawat, dia akan jadi. Betul. Jadi apa pun jadi kat luar sana, yang siapa yang sedang bergelut dengan sihir, kita sama-sama doa tawakal supaya tak mengalah. Jangan cari jalan penyelesaian yang secara singkat, secara pintas, nak sihir balik kepada yang penyihir tu.
nanti aku rasa kau sendiri pun takkan aman tau. Jiwa kau tak tenteram. Betul. Rasa bersalah, macam-macam lah. Dan sebenarnya kau pun dah buat satu dosa yang sangat besar, mensyirikkan Allah juga. Betul. Okay. Macam macam Iwan cakap kan, apa yang kesilapan keluarga dia, bagi aku dia bukan kesilapan. Dia kata dalam keadaan kata kucak kacir ni, dia orang cuba nak ikhtiar asalkan selamat kan. Tapi pada masa baru dia nampak kekilafan dalam diri mereka dan keluarga mereka yang si pengamal perbuatan ni melakukan satu perbuatan yang sebenarnya dah memang syirik. Tapi itu kata jadi landasan untuk korang semua kan. Macam aku pernah tanya lah para ustaz kan, berkenaan dengan macam mana kita nak tahu pengamal perbuatan ni adalah menggunakan jalan yang betul ataupun jalan yang syirik. Antara yang diorang bagi tahu, pertama, macam si Iwan bagi tahu, andai kata kau disihir sekalipun, pengamal perbuatan tu takkan bagi tahu kau siapa penyihir tu. Dan dia kata, kalau dia bagi tahu pun dia kata adalah orang tu yang berasal dengki je. Dia takkan bagi tahu secara tepat. Bila bagi tahu secara tepat, kadang-kadang si pelaku tu punya setan tu cuba untuk memfitnah antara sesama kita dan keluarga kita. Sebab memang tugas jin memang dia kata memang akan merosakkan umat Islam kita sampai akhir zaman kan. Jadi itu antara pertama. Yang kedua yang aku dapat tahu, tiada cagaran ataupun mahar. Ya, betul. Kalau sesuatu bila kita merawat tu, kalau ustaz tu minta pengeras untuk berubat ni 350 apa 450, kadang-kadang benda tu boleh menyebabkan, andai katalah 350 tu untuk apa kan. Kau contoh, saya nak pergi beli garam 1 kilo sebab nak tabur satu padang ni, okey lah garam tu kan sebab 1 kilo kan. Tapi 300 tu kalau kata ini dia punya mahal dia, kadang-kadang benda tu ada something lah ustaz tu kata. Sebabnya merawat ni dia lebih kepada, bukanlah kita nak cas apa benda, kita merawat pun benda antara alam gaib kan. Tapi janganlah bila dia dah tolong tu, contohlah perawat Islam tu kan, dah tolong kau tak bagi apa-apa, lepas tu kau cakap kata kelas, wah macam tu kan. Janganlah, kita toleransi common sense lah kan. At least kita bagilah sedikit hadiah, duit minum macam tu, supaya dia pun, yalah, bila main batin ni penat kan? Betul. Baik. Lagi satu bro, aku rasa aku nak share sikit lah. Okay. Aku daripada cerita-cerita yang kami alami ni kan, aku rasa seolah-olah kan orang yang buat sihir tu pun mungkin dia tak tahu yang sebenarnya dia buat sihir. Betul, maybe. Faham tak? Sebab apa? Sebab bila aku pernah bertanya kan, kata okey, contoh dia anak dia bagi tahu kata bapak dia tak buat kot sihir apa semua tu, mungkin syekh apa semua kan, sebab dia keluarga yang nampak warak kan. Tapi bila aku tanya dia, kenapa hang kata syekh? Sebab dia kata bapak dia selalu bermimpi datang syekh ni bagi ayat-ayat ke apa, aku tak tahulah. Jadi mungkin dia mengamalkan ayat tu, mungkin dia ingat ayat itu ada ayat yang bagus, tapi sebenarnya itu adalah sihir. Betul. Aku rasa kemungkinan sama juga dengan yang buat wife aku ni pun. Aku rasa macam tu. Jadi kan bila dah jadi macam tu, kadang-kadang orang, kalau kita kata kita tuduh dia buat sihir pun, kadang dia marah kan. Dia kata mana ada dia buat. Sebab dah jadi dekat family ku yang si Angah ni, seolah-olah nampak macam okey kan, cara dia cakap apa semua, kita nampak macam okey, tak ada apa-apa lah. Rupanya secara tak langsung sebenarnya mungkin adik aku akan melakukan sihir juga. Faham? Faham. Lah. Tapi apa yang jadi kat keluarga kau tu satu, aku cakap dugaan yang tak semua orang boleh nak ni lah, nak hadap. Betul lah. Dan mungkin kau ada nasihat atau benda semangat yang nak sampaikan kau rasa penting pada para pendengar Santai Chill ni. Okay, apa yang kami alami ni adalah satu anugerah yang terbesar Allah bagilah. Walaupun asalnya aku rasa ini adalah dugaan yang kami lah paling malang sekali kan. Aku rasa keluarga aku paling malang kali kan. Itu jadi, ini jadi kan, adik aku seorang ni sakit, adik aku seorang ni rumah tangga. Jadi sebagai mak ayah pula, kadang-kadang nampak anak-anak dia jadi semua hancur ni, lagi teruk kan hati mak ayah ni. Tapi itulah, selepas daripada peristiwa ni, aku bagi tahu kat adik-adik aku kan, dan mereka semua pun mengakui ini adalah satu rahmat yang sangat besar Allah bagi. Walaupun ada konflik tiba-tiba ada rupanya orang tu sebenarnya pun jahat kan, kita mengamal perbuatan, sebenarnya itu semua pengalaman yang berharga. Jadi kalau di luar sana tu, kalau ada apa-apa kata sihir dan sebagainya, ikhtiar, kalau anda kata tersilap buat dan sebagainya, itu adalah pengalaman kan. Janji kita mesti niat kita nak
ikut landasan agama, kita nak berubat. Andai kata kita tergelincang, itu mungkin ada hikmah yang kita boleh belajar dan kita boleh share. Itu je lah aku rasa. Betul. Macam mana daripada cerita dia tu kan, kita dengar susah tapi dia muhasabah, jadikan tu sebenarnya satu anugerah. Weh, bukan mudah nak twist benda tu. Betul. Tak semua boleh dapat. Okay, boleh cakap ni dia nikmat susah tau sebenarnya. Betul. Yang tak semua orang boleh mengakui kan. Susah ni pun sebenarnya nikmat. Betul. Kan ada orang nampak nikmat je senang, tapi sebenarnya pada susah tu kita belajar sesuatu untuk pada masa akan datang kan. Baik. So terima kasih banyak-banyak Irwan untuk part 1 hingga 4 ni. Sangat memberi kesan pada kami dan juga sangat beri kesan pada para pendengar. Betul. Dan kami semua mendoakan keluarga engkau semoga dilindungi dan dirahmati Allah lah. Dan kita doakan juga pada orang di luar sana yang struggle dengan masalah yang sama sihir, supaya cepat sembuh. Okay, InsyaAllah. Baik. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Betul. Jadi agak-agak adakah video yang boleh segempak ni lagi? Tak tahu, Wallahualam. Masing-masing ada sendiri punya dia punya jalan cerita. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.